Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Sukri. Nombor metrik I18203099. Okey, hari ini kami akan menceritakan tentang Perang Bani Nadir, yang mana pada awal kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, beliau membuat perjanjian dalam bentuk piagam persaudaraan yang disebut iaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah ini dipersetujui oleh semua kumpulan masyarakat Madinah sebagai perlembagaan. Undang-undang di dalam Piagam Madinah menetapkan hak dan kewajipan semua warga Madinah, termasuklah Muhajirin, Ansar dan Yahudi. Berlakunya perang Bani Nadir ni disebabkan oleh pengkhianatan Bani Nadir terhadap Piagam Madinah yang dipersetujui. Mereka secara diam-diam membuat gerakan untuk menghancurkan Islam dan mengusir orang Islam dari Madinah. Bani Nadir membocorkan rasa kekuatan Islam di Madinah dan memberitahu orang Quraisy mengenai bahagian lemah di kota Madinah. Selain itu, mereka juga secara terbuka membunuh dan menyakiti umat Islam dan melakukan percubaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bani Nadir juga merupakan salah satu ras Yahudi yang tinggal berjiran dengan kota Madinah. Mereka juga merupakan sekutu Khazraj, yang mana mereka juga membuat perjanjian dengan orang Islam sebagaimana yang terdapat di dalam perjanjian keamanan dan kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husnina binti Muhammad Fadzil, I18203090. Saya akan menerangkan sedikit kronologi tentang peperangan Bani Nadir. Pada awalnya, pihak Bani Nadir ni tiada niat pun ataupun tidak ingin untuk bertempur dengan pihak Muslim, sebab mereka sudah tahu kekuatan antara pihak Bani Nadir dengan pihak Muslim sangat berbeza. Pihak Muslim ni jauh lebih berbeza, jauh lebih kuat berbanding pihak Bani Nadir. Dan pihak Bani Nadir ni pun telah merancang untuk meninggalkan Madinah sebelum tibanya pihak Muslim. Tapi setelah datangnya satu hasutan daripada orang munafik Yahudi yang bernama Abdullah bin Ubay, yang menjanjikan bantuan pasukan daripada Bani Quraizah dan juga Bani Utafan. Dan setelah menerima hasutan tersebut, pihak Bani Nadir telah membuat keputusan untuk melaksanakan satu strategi pertahanan di dalam benteng sementara menunggu perjanjian yang telah dilakukan. Pasukan Muslim ni di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW mulai melakukan pengepungan terhadap benteng pihak Bani Nadir ni pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijrah. Pengepungan kaum Muslim terhadap benteng Bani Nadir ni berlangsung selama 6 hari, dan pada hari ke-6 Bani Nadir tidak melihat langsung tanda-tanda dari kehadiran Bani Quraizah dan juga Abu Taufan untuk membantu peperangan tersebut. Dan selain itu, stok makanan mereka pun telah semakin berkurang dan semakin menipis. Oleh kerana Bani Abu Taufan dan Bani Quraizah ni tidak tiba dan tiada tanda-tanda bahawa mereka akan tiba, pihak Bani Nadir telah membuat keputusan untuk menyatakan kekalahan kepada pasukan Islam dan sedia menerima segala akibatnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW telah menerima pengakuan kalah daripada pihak Bani Nadir dan memperbolehkan ataupun membenarkan pihak Bani Nadir untuk meninggalkan Madinah dan membenarkan mereka membawa harta benda mereka selain daripada emas, perak dan juga senjata. Jadi hasil daripada kemenangan pihak Muslim dalam peperangan Bani Nadir ini, ia mampu menyingkirkan orang-orang Yahudi pengkhianat dari kota Madinah dan juga
mampu memperkuatkan lagi posisi Islam di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Abdul Aziz. Nombor metrik I182-030-89. Saya akan menceritakan tentang sebab perang, sebab peperangan Bani An-Nadir. Seperti yang kita tahu bahawa kaum Yahudi ni dia sangat membenci dan selalu mencari idea untuk menjatuhkan umat Islam dan kaum muslimin. Sebenarnya Bani An-Nadir ni bukanlah ahli peperangan, tetapi mereka ni ahli tipu muslihat. Justru tu dia ni macam selalu menunjukkan sikap hasad, dengki dan pemusuhan secara terang-terangan terhadap kaum muslimin. Mereka juga memperlihatkan usaha jahat dan tipu muslihat mereka dengan pelbagai cara untuk tujuan untuk memerangkap dan menyakiti kaum muslimin. Tapi diorang tak berani untuk memulakan sebarang peperangan. Dengan itu mereka cuba buat hubungan dengan kaum munafikin dan musyrikin Mekah secara sulit dan merancang sesuatu untuk memberi manfaat kepada diri mereka. Di masa yang sama, rancangan tu supaya dapat menjatuhkan kestabilan kaum muslimin dalam semua keadaan. Waktu tu pun Rasulullah SAW tetap bersabar dengan Bani An-Nadir. Namun mereka nampak semakin melampau dan semakin berani pada ketika ini, terutamanya selepas peristiwa Ar-Rash dan Bir Ma'unah, sehingga mereka merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Ceritanya bermula semasa Rasulullah SAW keluar bersama beberapa orang sahabat baginda untuk menemui kaum Yahudi bagi mendapatkan sebahagian daripada pampasan yang hendak dibayar kepada keluarga dua orang keturunan kilat yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah. Kerana mengikut perjanjian Madinah, kaum Yahudi ni dia harus menanggung bersama pampasan seperti itu. Beberapa orang Yahudi telah menjanjikan kepada Rasulullah SAW dan meminta Rasulullah SAW untuk tunggu seketika berhampiran dengan dinding rumah mereka. Maka baginda bersama beberapa orang sahabat menunggu di situ sementara orang Yahudi membawa bahagian pampasan yang dijanjikan oleh mereka. Adapun yang ikut Rasulullah pada waktu tu ialah Saidina Abu Bakar, Umar, Ali dan beberapa sahabat yang lain. Pada masa tu kaum Yahudi, semasa Rasulullah tunggu, mereka berbincang sesama mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Untuk membunuh Rasulullah SAW, mereka berkata, siapa di antara kamu yang berupaya membawa lesung batu itu ke atas bumbung rumah, kemudian dihumpankan kepada Rasulullah sehingga berkecai. Maka jawab salah seorang daripada mereka, itu Amru, dia kata, aku. Kemudian mereka telah dinasihati oleh Salam bin Mishkan supaya tidak melakukan perbuatan tersebut. Tapi mereka tetap berdegil dan berazam untuk melakukan konspirasi tersebut terhadap Rasulullah SAW. Pada masa itu Jibril AS turun dari sisi Allah memberitahu tentang niat jahat orang-orang Yahudi tadi. Dengan segera Rasulullah SAW beredar dari tempat kaum Yahudi tadi dan terus pulang ke Madinah. Selepas itu Rasulullah SAW menghantar utusannya kepada Bani Nadir supaya Bani Nadir keluar daripada Madinah. Pada mulanya Bani Nadir ni diakur, tetapi disebabkan adanya Abdullah bin Ubay, dia datang dan memberi keyakinan kepada orang Yahudi supaya mencabar amaran Rasulullah SAW. Lalu orang Yahudi pun
tak jadi keluar daripada Madinah. Maka disebabkan berlakunya terlalu banyak pengkhianatan orang Yahudi terhadap kaum muslimin dan kemarahan kaum muslimin semakin bertambah terhadap Bani Nadir ini. Oleh itu, kaum muslimin telah mengambil keputusan muktamad untuk memerangi Bani An-Nadir. Maka terjadilah peperangan Bani An-Nadir pada ketika itu. Okey, pengajaran yang kita dapat daripada perang Bani Nadir ini ialah sejak zaman Rasulullah SAW, kaum Yahudi ini dikenali sebagai bangsa yang tidak sepakat dalam semua perkara, iaitu dalam melibatkan maruah bangsa dan kepercayaan sendiri. Walaupun kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah sama-sama tinggal di Madinah, masing-masing membawa haluan sendiri. Ketika umat Islam memerangi Bani Qainuqa kerana perbuatan mereka mencemari kaum muslimah, Bani Nadir dan Bani Quraizah tidak menawarkan apa-apa bantuan terhadap saudara Yahudi mereka itu. Mereka hanya diam dan melihat Bani Qainuqa terusir dari kota Madinah. Begitu juga ketika Bani Nadir menghadapi kepungan tentera Islam, Bani Quraizah masih tidak memberikan apa-apa jua bantuan dan mereka hanya diam dan melihat sahaja. Malangnya di zaman ini, perangai Yahudi ini menjangkiti umat Islam, yang mana mereka membiarkan saudara-saudara mereka diasah oleh musuh dan mereka tidak mempedulikan saudara-saudaranya yang dihina, dicaci, bahkan dibunuh. Kisah ini sebagai sebuah kisah perjuangan dan jihad yang sangat mencabar dalam kalangan umat Islam, yang mana kita mungkin pernah mendengar kisah-kisah perang Badar yang berlaku dalam panas terik pada bulan Ramadan, dan jihad demi jihad yang telah dilakukan oleh umat Islam terdahulu menunjukkan betapa mereka tidak pernah berkira dengan Islam dan sentiasa mencari peluang untuk berbakti kepadanya. Syahid merupakan matlamat utama yang telah diletakkan di hati mereka tanpa mengira penat dan lelah serta tanpa mengenal arti kesusahan. Bagaimana yang telah mereka lakukan untuk melihat Islam dan keharmoniannya sampai kepada kita sehingga hari ini perlu dihargai dan sentiasa dijaga agar tidak dicemari dengan peperangan moden pada masa kini, iaitu fitnah ke atas umat Islam. Dengan apa yang kita dapat lihat, banyak kisah yang berlaku dan fitnah yang telah dilemparkan oleh kaum yang memerangi Islam demi melihat kejatuhan semula. Bahkan apabila dilihat dari sudut dan sisi kita sendiri, fitnah yang akan cuba dilemparkan itu sebenarnya datang daripada perlakuan umat Islam sendiri. Kaum Yahudi sentiasa mencuba untuk mencari peluang dan kelemahan umat Islam dari sekecil-sekecil perkara sehinggalah sebesar-besarnya untuk menjatuhkan kita. Sikap dan sifat ini dapat dilihat sejak zaman berzaman lagi apabila mereka cuba menolak Nabi Muhammad SAW, dan hal ini kerana bangsa Arab dikenali dengan sikap yang kasar dan dianggap tidak sesuai menerima kenabian. Oleh itu, sebagai umat Islam yang hidup pada akhir zaman dan sedang mengecapi keharmonian Islam tanpa peperangan hasil daripada darah perjuangan umat terdahulu, kita perlulah sentiasa berusaha untuk menjaga kesucian dan keharmonian Islam agar tidak mudah dipandang serong oleh sesiapa sahaja. Secara kesimpulannya, inilah kekuatan dan kehebatan umat Islam yang tidak mampu dicabar oleh pengkhianat dan musuh Islam pada zaman kegemilangannya. Pada hari ini, jika kita merenung nasib umat Islam, maka kita dapati ia masih belum menemui kebahagiaan yang hakiki setelah begitu lama dijajah oleh kesesatan ideologi ciptaan manusia. Betapa ramai umat Islam yang menjadi pelarian dan juga menjadi orang yang terjajah di negara sendiri. Malah ada juga yang sanggup menjadi musuh untuk menghancurkan tanah air mereka sendiri. Banyak negara umat Islam yang sedang menghadapi ancaman luaran dan dalaman yang telah mengorbankan banyak nyawa. Mereka menyerang umat Islam dari pelbagai sudut dengan menanam perasaan penuh kebencian sesama Muslim dan tidak memberi langsung ruang untuk umat Islam bangkit. Suasana ini berlainan dengan zaman kehebatan dan keagungan Islam ketika ia berada di tampuk pemerintahan sebagaimana yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW.